pura-pura jadi tua. Nanti Allah akan tuakan kita sebelum masa kita tua. Jadi tulang kita kuat lagi, kan? Jadi kita ke depan. Yang dah berumur, dah sakit pinggang, kan? Jadi dia sandar, tak apalah, Allah bagi, Allah maafkan dia. Tapi dalam adab kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pastikan kita jaga adab ni. Sebab barang siapa yang memelihara adab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Allah Subhanahu wa taala akan beri dia taufik untuk dia beramal. Jadi sambungan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi maka berkata Syekhul Hadis Hadrat Maulana Zakaria rahmatullah alaih, beberapa perkara dapat diketahui daripada hadis ini. Pertamanya, perhatian yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus pada akhir bulan Syaban untuk memberi penerangan dan peringatan kepada orang ramai agar tidak satu saat pun daripada bulan Ramadan yang mubarak itu berlalu dalam keadaan lalai. Kemudian dalam peringatan itu, selepas menerangkan kelebihan keseluruhan bulan tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menarik perhatian kita secara khusus kepada beberapa perkara lain. Terutama sekali ialah Lailatul Qadar. Pada hakikatnya Lailatul Qadar adalah satu malam yang sangat penting. Penerangan tentang Lailatul Qadar di dalam kitab ini akan dikemukakan dalam bab yang kedua nanti. Selepas itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa pada bulan Ramadan dan telah menjadikan berdiri pada malam harinya, iaitu salat sunat tarawih itu sebagai satu amalan yang sunat. Daripada kenyataan ini dapat diketahui bahawa perintah untuk salat tarawih itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Perintah salat tarawih datang daripada Allah. Mana-mana riwayat yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaitkan perintah itu kepada dirinya dengan berkata, sayalah yang menjadikan salat tarawih itu sunat, membawa maksud penekanan, yakni takdid, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memberi penekanan terhadap solat sunat tarawih itu. Oleh kerana itulah semua imam-imam fuqaha mazhab telah bersepakat bahawa solat tarawih adalah sunat. Ditulis dalam kitab Al-Burhan bahawa dalam kalangan orang-orang Islam tiada yang mengingkarinya kecuali golongan Syiah. Yang tak semayang tarawih ni hanya Syiah. Syiah dia mengingkari. Tahu? Tak semayang tarawih ni ada dua. Orang tak semayang tarawih ni dia ada dua. Satu, dia malas nak semayang. Dia malas. Lepas dah buka, perut dah kenyang, ngantuk. Bukan saja tarawih, isyak pun tak semayang, kan? Kadang-kadang isyak pun tak semayang, ngantuk dah. Tapi dia tidak mengingkari. Tetapi kata dalam kitab Al-Burhan, tidak ada yang mengingkari solat sunat tarawih ini kecuali golongan Syiah. Jadi orang Syiah dia tak semayang tarawih. Jadi kita jangan tak semayang tarawih. Kalau kita tak semayang tarawih, kita pun dah macam Syiah. Dia mengingkari. Dia kata tak ada semayang tarawih ni. Jadi kita jaga semayang tarawih kita. Istiqam. Saya selalu beritahu, kita istiqamah. Kalau kita berniat nak semayang sunat tarawih itu 20 rakaat, pastikan kita istiqam 20 rakaat. Kan? Istiqamah. Kalau kita niat awal Ramadan, saya nak semayang 20 rakaat, saya azam untuk semayang 20 rakaat. Jadi istiqamahlah 20 rakaat tu sampai habis, sampai 3 malam hujung Ramadan. Maknanya tiap-tiap malam kita 20 rakaat. Tapi kalau kita rasa kita tak mampu 20 rakaat, kita nak buat 10 rakaat,
boleh lah, sebab dia sembahyang sunat. Tapi pastikan kita istiqamah 10 rakaat. Jadi isu 20 rakaat ke, isu 10 rakaat ke, itu bukan masalah. Masalah dia bila tak semayang. Saya nak semayang 8, saya nak semayang 10, saya nak semayang 20, itu bukan masalah. Masalah dia apa? Tak semayang. 8, 10, 20 bukan masalah. Yang masalah bila kita tak nak semayang. Jadi solatlah, istiqamah semayang. Jadi di dalam kitab Al-Burhan, semua ulama fuqaha mazhab telah sepakat bahawa semayang sunat tarawih itu hukum dia sunat. Asal perintah semayang tarawih itu adalah perintah Allah. Allah yang perintah kita semayang tarawih. Jangan kita anggap semayang tarawih ni walaupun kita dengar sunat ni, kita rasa macam tak apalah, buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Dia bukan macam tu. Ganjaran dia besar. Sebab semayang sunat itu dia bermusim. Habis Ramadan tak ada semayang tarawih. Dalam satu tahun ada 12 bulan, 360 hari. Hanya 30 hari, 29 hari je boleh semayang tarawih. Lagi 340 hari, lagi 330 hari lagi tak boleh semayang tarawih. Walaupun kita semayang lepas isyak 100 rakaat tiap-tiap malam, kita niat semayang tarawih, kita punya taksub tu, lepas semayang isyak kita semayang 100 rakaat tiap-tiap malam selama 330 malam, Allah tak terima semayang kita tu sebagai semayang tarawih. Dia hanya semayang sunat malam. Sebab apa? Semayang sunat tarawih ni dia ada waktu dia, dia ada hari dia, dia ada bulan dia, dia ada waktu dia. Walaupun bulan Ramadan kita tak boleh semayang tarawih waktu selepas zuhur. Ada orang dia nak semayang tarawih lepas subuh. Dia kata tak apalah, sebab hari ni bulan Ramadan, saya malam ada hal, saya malam ada mesyuarat, tak apalah, saya semayang dululah, saya semayang pagi, saya buat 10 rakaat tarawih. Sah tak semayang dah? Walaupun dia semayang, tapi tak salah. Lebih baik dia niat semayang duha, itu waktu duha. Tapi semayang tarawih ni ada hari dia, ada bulan dia, ada waktu dia. Faham? Ada waktu dia. Jadi kalau kita terlepas tarawih ni, habislah kita kena tunggu tahun depan. Itu pun kalau umur kita panjang. Kalau umur kita pendek, tarawih tahun ni adalah tarawih yang terakhir dalam hidup kita. Rugi orang tak semayang tarawih ni. Jadi orang yang semayang 8 rakaat, jika dibandingkan dengan orang yang semayang 10 rakaat, yang semayang 10 rakaat tu lebih baik daripada semayang, lebih besar ganjarannya daripada semayang 8 rakaat. Kalau nak lebih lagi, semayang 20 rakaat. Jadi pilihlah. Kita tak perlu bertelagah pasal bilangan rakaat tarawih ni, tapi yang penting kita istiqamah, kita semayang. Kemudian telah berkata Hadrat Maulana Shah, maka ditulis di dalam kitab Al-Burhan bahawa dalam kalangan orang-orang Islam tiada yang mengingkarinya solat tarawih itu kecuali golongan Syiah. Maka Hadrat Maulana Shah Abdul Haq Muhaddis Dehlawi rahmatullah alaih telah menukilkan di dalam kitabnya Ma Thabata bis Sunnah daripada sesetengah kitab fiqah bahawa sekiranya penduduk mana-mana tempat, mana-mana kampung meninggalkan solat tarawih dengan sengaja, maka pemerintah di situ hendaklah memerangi mereka. Berat tak semayang tarawih? Berat. Dalam kitab fiqah dia kata mana-mana jika ada satu penduduk kampung, kata dekat Rahang ni, kampung Semarak ni, orang penduduk Islam Rahang, Masjid Rahang tinggal imam dengan Bilal dia. Masjid Rahang ni tinggal imam dengan Bilal dia nak semayang tarawih. Tak ada orang Islam nak semayang. Maka pemerintah kerajaan Negeri Sembilan ni, kalau dia kerajaan Islam, dia amir, maka hukum dia, maka dia kena memerangi penduduk tu, mana beri amaran pada dia supaya mereka memenuhi masjid-masjid Allah ni semayang. Orang laki-laki keluar daripada rumah
Semayang. Semayang tarawih dekat rumah ni dia untuk orang perempuan. Orang perempuan. Masturat. Masturat ni perempuan. Dia mastur ni tertutup. Jadi orang perempuan afdal dia semayang kat rumah. Ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Laki-laki ni dia pemimpin perempuan. Rijal ni dia kena keluar. Rijal kena keluar daripada rumah. Kena datang ke masjid dan semayang. Ar-rijalu qawamun, qawam. Orang laki-laki ni dia qawam. Dia pemimpin. Jadi orang laki-laki kena keluar masuk dalam masjid. Jadi orang perempuan tempat yang paling selamat untuk dia, afdal dia solat dalam bilik tidur dia, dalam kamar dia. Dia semayanglah dengan anak-anak perempuan dia, kan? Jadi laki-laki keluar. Melainkan laki-laki yang uzur, dah tak larat dah nak jalan, nak bangun tak boleh, nak pakai wheelchair, orang macam ni solatlah di rumah dia. Tapi kalau jazbah iman dia kuat, kan, badan dia sakit tapi iman dia pakar iman, pakar iman yang kuat, dia akan usaha, kan, untuk panggil teksi. Dia telefon Abang Sulaiman, mari ambil sama saya, satu hari saya bayar RM10, bawa saya pergi Masjid Rahang, saya mau semayang tarawih. Itu pakar iman. Angkut dia, turun dengan wheelchair, bawa dia naik semayang kat bawah, macam kita tengok saudara kita Ridwan tu kan, dia stroke tu, tiap Ramadan dia mesti ada ni, dia akan datang buka puasa, tapi dia boleh bawa kita, kan. Allah Ta'ala bagi dia sihat lagi, dia masih boleh, dia boleh bawa. Tapi kita ni Allah Ta'ala bagi kita sihat, kita tak stroke pun, kan? Badan kita tak lumpuh. Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita usia, Allah bagi kita harta, Allah bagi kita motor, Allah bagi kita kenderaan, Allah bagi segala-galanya. Allah uji kita. Sebenarnya harta kita ni ujian, duit kita ujian, rumah tangga kita ujian, bini kita ujian, anak kita ujian, duit kita dalam bank pun ujian, kesenangan kita ujian, senang ujian, susah pun ujian. Allah nak tengok di antara kita ahsan amal, siapakah yang paling baik amalnya. Jadi kita keluar daripada rumah kita, kita memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kemudian di dalam kitab fiqh, setengah kitab fiqh, bahawa sekiranya penduduk mana-mana tempat, penduduk kampung tu tak semayang, maka dia tinggalkan solat tarawih, maka pemerintah, ini urusan hukum kepada kerajaan Islam yang ada khalifah ni, maka pemerintah hendaklah memerangi mereka. Perintah kerajaan hantar polis, hantar tentera, tanya orang kampung, pasal apa tak Masjid Rahang tak penuh ni? Apa tak datang semayang Masjid Rahang? Orang tanya boleh ke buat macam tu? Apalah tak boleh? Masa PKP kau pusing satu negara, sampai imam nak masuk masjid pun tak boleh, kan? Masa tu lah penyakit, kan? Imam pun dah kusedah, mula-mula imam datang semayang, lepas tu semua masjid ditutup, kan? Orang berkumpul dekat luar pun dah lari dah. Kejap polis sampai, kejap tentera sampai. Mana-mana tempat ada roadblock, ada tentera, ada polis. Semua orang duduk dalam rumah. Semua orang duduk dalam rumah tak keluar. Boleh? Masa PKP boleh? Kan? Dari segi hukum fiqh, kerajaan Islam dia boleh gunakan dia punya kekuatan, sultan, kekuasaan dia untuk menegakkan hukum Allah Ta'ala ni. Perintahkan orang Islam datang masjid. Jadi dalam hukum fiqh ni dia kata, sekiranya penduduk mana-mana tempat, mana-mana kampung meninggalkan solat tarawih, maka pemerintah hendaklah memerangi mereka. Ini baru semayang tarawih, belum semayang Jumaat lagi. Semayang Jumaat pun kena, kalau ikut hukum tak semayang, ada hukum dia. Tapi sebab kita ni belum dapat melaksanakan hukum syariah secara total, secara 100%. Jadi kita belum ada kemampuan lagi. Jadi orang tak semayang Jumaat ni pun masih boleh lalu lagi, berjalan, duduk bawah pokok, kan? Kita lalu di depan dia, kita tak boleh tegur dia, kan? Tapi kalau kita ada kekuatan dakwah, kita dakwahlah dia, kan? Kita beritahu dia. Maka berkata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, maka di sini ada satu perkara penting yang memerlukan perhatian yang khusus, iaitu orang ramai
menganggap bahawa sudah memadai dengan mereka bersolat tarawih dan mendengar seluruh Al-Quran dibacakan dalam 8 atau 10 malam awal Ramadan di mana-mana masjid, dan selepas itu mereka terus rehat, tidak bertarawih lagi. Perlulah diperhatikan di sini bahawa terdapat dua sunnah yang berasingan. Membaca atau mendengar seluruh Al-Quran di dalam solat tarawih adalah satu sunnah yang tersendiri, manakala bersolat tarawih sepanjang bulan Ramadan adalah satu sunnah yang lain. Jadi dalam sembahyang tarawih ada dua sunnah. Satu, kita dengar seluruh Quran. Imam kita, Imam Bashir kita dengan Imam Qari Qasim ni, dia khatam Quran kan. Satu hari 1/1/4 juz Quran dia akan baca. Genap 29 malam, 27 malam dia akan khatam. Jadi kalau kita semayang tarawih sampai habis, kita dapat, kalau kita semayang tarawih dan kita istiqamah semayang tarawih itu sampai habis, kita dapat dua sunnah. Satu, kita dapat sunnah mendengar bacaan Quran. Hukum dengar Quran wajib. Hukum dengar bacaan Quran wajib. Dia wajib. Itu pasal kalau Quran dibacakan di hadapan kita, kita kena berhenti bercakap. Kalau kita borak, ada orang bacakan Quran depan kita, kita kena berhenti bercakap. Sebab apa? Dalam Quran Allah sebut fastami' lima yuha. Diam dan dengar. Kita tengah borak-borak ni, tengah borak, tiba-tiba baca ayat-ayat Quran dibacakan depan kita. Jadi urusan percakapan kita tu kena diberhentikan. Kita kena buat apa? Kita kena dengar Quran. Itu sebabnya satu orang kalau bila dia baca Quran, dia kena tengok keliling dia. Satu orang ambil Quran, dia nak mengaji, dia nak baca kat depan, dia kena tengok keliling dia. Kalau keliling dia ada orang tengah zikir, ada orang tengah semayang sunat, dia kena perlahankan bacaan Quran dia. Cukuplah, memadailah bacaan Quran itu dia je dengar. Dia baca, dia je dengar. Dia tak perlu nak kuatkan bacaan dia. Sebab ada orang sedang zikir, ada orang mungkin tengah doa, ada orang tengah bertafakur, ada orang tengah semayang sunat. Jadi hukum baca Quran itu sunat, hukum dengar Quran itu wajib. Jadi kalau dia kuatkan bacaan dia, jadi orang lain kena berhenti dia punya urusan dan dengar bacaan Quran. Fastami' lima yuha, diam dan dengar. Kena pula kalau dia baca Quran, dia baca ayat sajadah, tengah-tengah baca ada ayat sajadah. Jadi kalau dia baca ayat sajadah, kalau mazhab Hanafi, dia wajib sunat, dia kena sujud. Jadi bila dia baca ayat sajadah, kita dengar, kita kena sujud. Kita dah kena dam, macam dah kena dam lah, macam dah kena denda. Kena. Jadi orang yang baca Quran ni, dia kena tahu keadaan dia, bila dia kena jahar. Itu sebab kalau imam baca Quran dalam semayang fardu, dia hanya dibenarkan jahar, kuatkan bacaan dia tu dalam solat-solat jihri, subuh, maghrib, isyak. Dan bila dibacakan Quran, makmum kena diam dan dengar. Cuma dari segi mazhab Syafi'i, Fatihah tu wajib, dia rukun. Jadi bila imam habis baca Fatihah, dia kena cepat-cepat habiskan bacaan Fatihah dia. Dia kena baca perlahan lah, jangan baca kuat sampai ganggu orang sebelah dia. Dia kena selesaikan Fatihah dia, cepat-cepat habiskan Fatihah. Sebab apa? Imam nak baca surah. Jadi dia kena wajib dia dengar. Kalau mazhab Hanafi, habis imam baca, dia dengar, dia pasang dada dia. Dia dah tak ada baca lagi dah, dia pasang dada.
Tapi kalau mazhab Syafi'i, tuan-tuan kena baca Fatihah tu cepat-cepat selesaikan. Sebab imam akan baca surah, dan hukum dengar surah tu wajib. Itu sebab kena tahu bila hukum baca Quran. Hukum baca Quran itu sunat, hukum mendengar Quran itu wajib. Itu sebab kadang-kadang ada setengah masjid dia tak faham. Bilal dia datang, kadang orang tengah mengaji, orang tengah sembahyang sunat, orang tengah baca Quran, dia datang, dia buka kaset mengaji Quran. Satu masjid dengar Quran dia. Dia nak, niat dia baik, tapi tak betul. Tahu? Tak betul. Sebab bila dia kuatkan bacaan Quran pakai speaker kuat ni, dia dah jadi dam pada orang kat luar ni. Kat Masjid Rahang hari Jumaat orang berborak-borak lagi kat bawah ni. Tapi Quran sedang berjalan. Kita berdosa tu. Quran sedang berjalan, kita berborak. Jadi kita tidak menghormati bacaan Quran. Quran adalah firman Allah, kan? Quran adalah firman Allah Ta'ala. Jadi bila Allah bercakap dengan kita, kita bercakap dengan orang lain, kan? Allah bercakap dengan kita, kita bercakap dengan orang lain. Itu biadab nama dia, kan? Satu orang datang jumpa kita, satu orang datang jumpa imam, nak mengadu masalah dia. Dia datang menghadap imam, dia bercakap dengan imam, imam bercakap dengan orang lain. Dia datang, dia susah, rumah tak ada makan, anak dah 2-3 hari tak ada belanja, datang minta bantuan dekat masjid, datang jumpa imam, dia duduk menghadap depan imam, dia bercakap dengan imam, imam bercakap dengan orang lain. Apa perasaan dia? Dia rasa diri dia tidak dihargai. Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Allah sedang dibacakan pada kita, kita bercakap dengan orang. Jadi berhati-hati dalam urusan Quran ni, kita kena berhati-hati. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan ya. Jadi saya berhenti takat ni dulu. Kita sambung pada besok malam insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.